Hai, apa kabar semua? Nama saya Edison dari kumpulan 1. Topik yang akan kami kongsi adalah seni mempertahankan diri Cina. Ikut legenda, seni mempertahankan diri Cina dipercayai diasaskan pada zaman pemerintahan Maharaja Kuning atau Huangdi dalam dinasti Xia yang telah memperkenalkan pelbagai sistem pertarungan yang terawal. Dikatakan juga bahawa antara lawannya termasuklah pengasas Gusti Cina atau Xiaodi, iaitu Qi Yu. Rujukan paling awal mengenai seni mempertahankan diri Cina pula terdapat dalam karya Spring and Autumn Annals pada sekitar abad ke-5 sebelum Masihi, di mana seni pertarungan secara dekat yang menekankan teknik keras dan lembut telah disebut, manakala pada abad ke-2 sebelum Masihi, Jiaoli telah menjadi sesuatu acara sukan. Selepas itu, terdapat dua jenis seni mempertahankan diri, iaitu Sopo yang bertarung tanpa senjata dan Jiaoli yang merupakan gusti. Arus sejarah telah mempengaruhi seni mempertahankan diri melalui falsafah yang telah disebar pada zaman itu. Antara pengaruh falsafah dalam seni mempertahankan diri termasuklah Buddhisme, Confucianisme dan Taoisme. Karya ternama The Art of War juga telah menerangkan pelbagai idea mengenai seni mempertahankan diri. Selepas penubuhan Tokong pada tahun 495, Kungfu yang telah diamalkan oleh pengikut rahib-rahib Tokong tersebut telah dipengaruhi oleh Buddhism yang diajar di Shaolin. Dengan itu, Kungfu jenis Shaolin dianggap ramai sebagai antara seni mempertahankan diri Cina pada pertama yang dilembangkan. Hal ini demikian kerana banyak karya sastera pada abad ke-16 hingga 17 telah membuktikan bahawa rahib Shaolin telah mengamalkan Kungfu. Kebanyakan jenis Kungfu yang biasa diamalkan telah menjadi terkenal pada abad ke-20 seperti Wing Chun, Tai Chi dan sebagainya. Hal ini demikian kerana berlakunya perubahan kehidupan orang Cina akibat pergolakan politik pada masa itu, seperti pembentangan terhadap penduduk asing, serangan Jepun dan perang saudara China. Di Malaysia, antara jenis seni mempertahankan diri yang terkenal termasuklah Chow Li Fun, Wing Chun, Tai Chi dan Jeet Kune Do. Thank you. Selamat sejahtera semua. Sebelum saya mula membentangkan bahagian saya, sila diingatkan bahawa setengah nama akan diucapkan dalam longhat Cantonese Malaysia yang lebih selesa saya cakap berbanding dengan longhat Hong Kong, dan ia tak mencerminkan ejaan nama dalam e-magazine 100%. Tanpa melengahkan masa lagi, bolehlah saya mula. Pada tahun 1863, Chan Jiong telah mengasaskan sebuah seni bela diri yang bernama Choi Li Fat. Nama tersebut dipilih untuk menghormati tiga orang. Yang pertama, seorang Sami yang bernama Choi Fok yang mengajar beliau Choi Kai, iaitu Kungfu keturunan Choi. Yang kedua, Lei Yao San yang mengajar beliau Lei Kai, iaitu Kungfu keturunan Li. Dan yang akhir, Oleh itu, Choi Li Fat menggabungkan persenjataan dengan lebih dari 150 bentuk dan 250 teknik, tidak kira jumlah orang. Asal-usul, Wing Chun tidak diketahui kerana ilmu mengenai Wing Chun diajar secara lisan dan bukan secara bertulis. Oleh itu, tiada sumber yang sahih yang boleh mengenal pasti asal-usul Wing Chun. Walau bagaimanapun, dikatakan bahawa pengasas Wing Chun ialah Ng Mui yang telah menggabungkan pergerakan pertarungan antara burung jejang dan ular yang telah mengilhamkan beliau dalam cara kungfu beliau sendiri. Selepas itu, Ng Mui telah mengajar Ying Wing Chun, iaitu asalnya nama jenis kungfu ini. Ada juga cerita yang lebih konkret, iaitu Wing Chun telah dikembangkan oleh Red Bull Opera Company, sekumpulan penyanyi opera Cantonese yang telah mengetahui penentangan terhadap teknik. Teknik Wing Chun dikatakan cara lembut,
yaitu mementingkan kekenduran badan dan pelaksanaan teknik dengan tenang. Hal ini demikian kerana dalam teknik Wing Chun, kelembutan perlulah dikekalkan di samping menyimpan tenaga untuk melawan balik. Antara bentuk Wing Chun termasuklah tangan kosong, contohnya seperti Sunan Tao, Chun Kiu dan Biu Ji, dengan senjata, Bajam Tau dan Lok Tim Pun Kuan, dan yang terakhir dengan patung kayu, Mukyan. Tai Chi merupakan sejenis kungfu yang banyak dipengaruhi oleh falsafah untuk menghadapi serangan dengan lembut untuk mengelakkan kecederaan yang dikatakan berlaku apabila kuasa dilawan dengan kuasa. Tai Chi mempunyai 5 elemen penting, iaitu taulu, runting tangan, Neigong dan Qigong, amalan meditasi dan latihan penggerakan, Tuishou, tolakan tangan, serta Sanshou, teknik mempertahankan diri. Penggunaan senjata juga diamalkan. Pada masa kini, Tai Chi bukan sekadar sejenis seni mempertahankan diri, malah juga terkenal sebagai amalan untuk menjaga kesihatan. Terdapat laporan yang mengatakan kebaikan amalan Tai Chi yang boleh membantu mengekalkan kecerdasan otak dan kecerdasan badan, serta mengelakkan penyakit seperti sakit sendi, penyakit jantung dan ketidakseimbangan badan. Jeet Kune Do adalah satu seni mempertahankan diri yang dicipta oleh Bruce Lee. Teknologi JKT asal mula bahasa Kanton dan berbeza kaedah tubuh pemintas sekat. Bruce Lee Wing Chun mula bergurukan Ip Man bersama antara pelajar terbaiknya, Wang Chunleong di China sebelum bertolak ke Amerika Syarikat pada tahun 1959. Dengan latihan sebegini, dia dihilangkan untuk menggunakan dengan menggunakan garisan tengah. Tambahan lagi, melalui penciptaan seni tersebut, dia tidak memilih pengerangan yang dramatik dan mula muncul memintas sekat seorang sebelum ia bersemula. Selain Wing Chun, Lee juga belajar bertinju dan berlawan pedang. Setelah berhijrah ke US pada tahun 1964, Lee membuka sebuah sekolah di seni mempertahankan diri yang bernama Institut Lee Chun Fan Kung Fu, di mana dia mengajarkan Wing Chun dengan beberapa modifikasi dan mengalahkan Wong Jet Malaysia dalam satu pertarungan kabaran dalam masa 3 minit. Walaupun memang Lee kecewa dan percaya bahawa dia tidak mencapai potensinya kerana gaya bertanggungnya yang dalam menyekatnya, akhirnya dia ini dilakukan kepada seseorang yang malasan seni mempertahankan diri tanpa hak. Satu yang tidak memaksakan pelajarannya, menggunakan satu gaya atau cara membuat sesuatu sahaja. Falsafah baru muncul lalu menginkorporasikan tinju Wing Chun mesti lawan pedang sekalipun dalam lahirnya. Bagaimana seni yang ada pada diri saya telah tersedia untuk dunia jenis asal dan jenis konsep Jeet Kune Do. Belajar jenis asal kuat pada ajaran Bruce Lee, jenis sifat jenis konsep JKT lebih individualistik, menggunakan sistem yang berbeza bagi menghilangkan belajar menyempurnakan diri sendiri. Antara peralatan yang digunakan dalam latihan termasuk patung kayu, senjata. Konsep teras Jeet Kune Do berasal dari seni Wing Chun. Melalui kajian dia, Bruce Lee menerapkan kebenaran diri, sukan tinju dan lawan pedang barat. Salah satu teori Jeet Kune Do menerangkan seseorang pejuang wajar melakukan apa sahaja yang perlu untuk mempertahankan diri, tidak mengira dari mana asalnya tekniknya. Salah satu makna yang ditetapkan di dalam Jeet Kune Do ialah membahagikan apa yang disifatkan dia sebagai batasan dalam latihan gaya-gaya tradisional, serta mencari tesis pertempuran yang dipercayai hanya boleh ditemui dalam realiti pertarungan. Jeet Kune Do kini dilihat sebagai asal-usul bentuk seni bela diri campuran zaman sekarang. Jeet Kune Do bukan sahaja penyokong perkampungan aspek-aspek pelbagai gaya,
bahkan juga boleh mengubah kebanyakan aspek itu yang diserapnya agak selaras dengan keupayaan pengamal. Kesimpulannya, seni mempertahankan diri Cina mempunyai asal-usul yang lama dan telah pun dipengaruhi oleh falsafah yang berkembang pada masa itu. Kesannya, kini terdapat pelbagai jenis seni mempertahankan diri Cina yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza di samping mempunyai kebaikan dan perkembangan badan dan minda. Sekian, terima kasih.